Hai, rindu kat korang kan? Okey. So hari ni kita nak belajar benda baru iaitu kaitan antara bilangan mol dan jisim. Sebelum ni kita dah belajar tentang bilangan mol dan zarah. So hari ni kita nak belajar tentang bilangan mol dan jisim. Okey. So kalau sebelum ni kita belajar bilangan mol sama dengan bilangan zarah bahagi dengan pemalar Avogadro. So hari ni kita nak belajar benda baru. Kalau dia diberi suatu bahan tersebut dalam bentuk jisim, diberi jisim, macam mana kita nak dapatkan bilangan mol? So bilangan mol ni formula kedua, ni formula pertama yang awak belajar. Formula keduanya adalah bilangan mol sama dengan jisim suatu bahan bahagi dengan jisim molar. Apa itu jisim molar? Jisim molar ini adalah jisim bagi 1 mol bahan. Jisim bagi 1 mol bahan. Sebenarnya jisim bagi 1 mol bahan ni sebenarnya samalah dengan dia punya, kalau dia atom JAR dia, kalau dia molekul JMR, kalau dia ion dia adalah JFR. Cumanya ketiga-tiga ni dulu tidak ada unit, tak ada unit. Tapi bila jisim molar untuk 1 mol bahan, kita kena letak unit kat belakang dia. Tak ada unit. Ni tak ada unit. Jadi kalau contoh air H2O. Sebelum ni kita dah belajar kira air adalah jisim molar bagi air adalah 2 darab 1 tambah dengan oksigen 16 sama dengan 18. Ini adalah jisim atom relatif. Tapi kalau dia kata jisim molar maksudnya untuk 1 mol bahan, unitnya adalah gram bagi 1 mol bahan per mol. Gram per mol. So bila disebut jisim molar, jisim mesti unit dia gram. Unit SI dia gram. Sebab dia molar maksudnya untuk 1 mol bahan. Unit mesti ada per mol. So ini adalah jisim molar. So kita nak dapatkan bilangan mol hari ni. Kita nak belajar bilangan mol sama dengan jisim suatu bahan. Ini biasanya dalam bentuk pepejal. Jisim yang dalam bentuk pepejal bahagi dengan jisim molar. So kita tengok contoh. Contohnya saya ada 9 gram zinc. 9 gram zinc. Zinc ni dalam bentuk pepejal lah. So berapakah bilangan mol dia? Berapakah bilangan mol bagi 9 gram zinc? 9 gram adalah jisim. Ini adalah jisim. Saya bagi JAR bagi zinc adalah 65. Jadi berapakah bilangan mol bagi zinc? So ingat balik tadi formulanya adalah bilangan mol ataupun N sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. So bilangan mol bagi zinc adalah jisim dia tadi 9. So 9 gram. Bahagi dengan jisim molar. Jisim molar tadi saya kata kalau dia dalam bentuk atom maksudnya JAR. Sama dengan JAR. Kalau dia molekul sama dengan JMR. Kalau dia ion sama dengan JFR. Cuma kita kena letak unit gram per mol. Jadi ini adalah 65 gram per mol. So nanti kita akan cancel outkan unit gram. Gram dengan gram habis. Mol kita akan bawa ni atas. So unit akhir kita nanti adalah mol. Jadi kita kira 9 bahagi dengan 65. 9 bahagi 65. So kita dapat 0.138 mol. 0.138 mol. Saya bagi contoh kedua. Saya ada 0.4 gram magnesium oksida. 0.4 gram magnesium oksida. Berapakah bilangan molnya? Berapakah bilangan mol?
Okey, masukkan balik tadi formula adalah jisim bahagi dengan jisim molar. Okey, so jisimnya adalah 0.4 gram. Okey, bahagi dengan jisim molar bagi magnesium oksida. So, macam mana nak dapatkan jisim molar magnesium oksida? Dekat sini ada satu magnesium dan juga ada oksigen. Maksudnya di sini adalah magnesium. Okey, saya lupa nak bagi. Ni awak boleh tengok dalam jadual berkala. Tapi saya bagilah kat sini. JAR bagi magnesium sama dengan 24. Oksigen adalah 16. Okey, kalau tak diberi, kena rujuk jadual berkala. Jadi, di sini, jisim molar bagi magnesium oksida adalah Mg24 tambah dengan oksigen 16. Okey, unit dia adalah gram per mol. So, gram dengan gram habis. So, jawapan kita adalah 24 tambah 16 adalah 40. Maksudnya di sini 0.4 gram bahagi dengan 40. So, jawapannya adalah 0.01 mol. Okey, itu kalau diberi jisim. Okey, andai kata soalan diberi bilangan mol. Okay, contohnya, okay, saya ada 0.025 mol. 0.025 mol magnesium lagi, kita tukarlah. Okey, saya ada 0.025 mol kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat. So, berapakah ataupun hitungkan jisim bagi kalsium karbonat. Okey, saya bagi kat sini JAR bagi kalsium adalah 40, karbon 12, oksigen 16. Okey, so kalau ikut formula tadi, bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Okey, sekarang ni soalan dia dah bagi bilangan mol. Maksudnya dah ada bilangan mol. Okey, kita boleh dapatkan jisim molar daripada kalsium karbonat. So, kita nak cari jisim. Jadi, kita tukarlah dia punya formula. So, untuk dapatkan jisim adalah bilangan mol darab dengan jisim molar. Okey, jadi berapakah jawapan dia? So, bilangan mol tadi adalah 0.025 mol darab dengan jisim molar kalsium karbonat. Okey, jisim molar kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat, kalsium 40 tambah dengan karbon 12 tambah dengan 3 oksigen, 3 darab 16. Okey, ini unitnya gram per mol. Okey, so mol dengan mol kita boleh cancel out kan? Jadi 40 tambah 12 tambah 3 kali 16 adalah 48. So 100. So maksudnya 0.025 darab dengan 100. Unit yang tinggal adalah gram kan? So jawapannya adalah 2.5 gram. Okey, saya bagi contoh terakhir. Okay, contoh terakhirnya, okay, jika saya ada 18 gram pula, 0.075 mol kalsium hidroksida. Okey, berapa jisim dia? So, berapa jisim bagi kalsium hidroksida? Jadi, saya bagi kalsium 40, oksigen 16, hidrogen 1. Jadi, macam tadi, jisim sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar. So, 0.075 mol darab dengan kalsium hidroksida punya bilangan jisim molar adalah 40 tambah, ni ingat balik, darab 2, ini pun kena darab 2. So, 2 darab 16 tambah 2 darab 1. Okey, unitnya gram per mol. So, mol dengan mol habis, jawapan kita unitnya gram. So, 40 tambah dengan 32 tambah 2. Okey, darab dengan 0.075 mol. So, jawapan saya adalah 5.55 gram. Okey, unit wajib tulis. Okey, dalam pengiraan unit tak wajib, tapi jawapan akhir
unit wajib tulis. Okey, ini adalah kaitan antara bilangan mol dan jisim bahan. Okey, saya ulang, bilangan mol dan jisim bahan, formulanya adalah bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. So awak dah belajar dua. Okey, dua jenis dua perkaitan bilangan mol. Yang pertama dengan bilangan zarah, yang kedua dengan jisim. Okey, untuk yang ketiga kita akan sambung next class.